Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey, apa persamaan antara kita? Kalau soalan simple macam tu. Antara benda yang kita sama ialah masa. Saya ada 24 jam, abang dengan kakak pun ada 24 jam. Masa adalah satu benda yang universal. Kita kongsi bersama-sama, kita share sama-sama dan kita ada pun jumlah yang sama, iaitu 24 jam. Setuju? Good. Disebabkan abang dengan kakak setuju kita ada 24 jam sama, baru kita pergi kepada soalan yang kedua. Apa dia? Kenapa ada di kalangan kita, dia ada 24 jam. Kita ada 24 jam. Tetapi dia ada pendapatan lebih daripada kita. Dia ada macam-macam aktiviti dia boleh buat lebih daripada kita. Kita pendapatan yang kurang. Kalau saya boleh kata, aktiviti kita pun kurang. Ada setengah orang, satu hari dia boleh buat macam-macam. Dia boleh makan dengan ibu bapa dia, ziarah ibu bapa dia, dia boleh keluar makan dengan isteri dia, dengan anak-anak, dia boleh main dengan anak-anak dia. Dia pula boleh juga berkhidmat dengan masyarakat. Ada waktu untuk dia ceramah, ada waktu untuk dia buat kerja-kerja amal, ada waktu untuk dia duduk dengan masyarakat, mesyuarat. Ada juga waktu dia untuk dia duduk malam-malam munajat kepada Allah. Ya, inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Begitu juga dengan para tabi'in dan tabi'in. Betul tak? Sebab kalau kita nak hitung masa, semua orang 24 jam. Tambah pula yang duduk di negara yang ada season. Untuk pengetahuan kawan-kawan lah, di negara yang ada macam 4 season ataupun 2 season panas dengan sejuk, jam mereka tak sama dengan kita tau. Musim panas, dia ada masa 5 jam. Musim sejuk, dia akan jadi 6 jam. Dia kena berubah-ubah jam dia. Dia akan ada pengumuman. Ini menunjukkan kepada kita bahawa rupa-rupanya masa ni dia ada perangai dia. Masa dia ada tabiat dia. Yang pertama, masa tidak akan berulang. So, apa yang saya bercakap dengan abang-abang sekarang, masa berlalu, habis. Saya tak boleh ulang balik dah kepada tadi sebelum saya bercakap. Yang kedua, masa akan terus berlalu. Tadi masa tak akan ulang. Ini masa akan terus berlalu. Takut abang-abang dengan kakak terlupa. Masa tidak akan berulang dan masa tetap akan terus berlalu. Kita buat betul ke, kita buat salah ke, kita buat aktiviti banyak ke, kita buat aktiviti sikit ke, masa akan terus berjalan. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kata dekat kita, apa perkara yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu kita. Masa lalu dia akan terus jauh daripada kita. Yang ada hanyalah tinggal kenangan. Wallahu a'lam. Masa ada tabiat dia. Tak boleh diulang, terus berlalu dan masa kita tak boleh stop dia. Mana boleh? Yang saya duk bercakap ni pun, saya tak boleh stopkan masa. Macam mana anda stop video saya? Tak boleh. Yang keempat, masa tak boleh ubah. Maknanya 24 jam kekal 24 jam. Tak akan ada orang boleh ubah masa. Dan yang terakhir, ini paling penting sekali. Apa dia? Masa tak akan tunggu kita. Maknanya, kita yang kena ikut masa. Masa tak akan ikut kita sampai bila-bila. Walaupun kita ada duit yang banyak, tetap masa tak akan ikut kita. Apa yang ada pada kita dengan masa adalah kita merancang masa kita. Saya bukanlah yang terbaik. Lastu bi khairikum. Saya bukan yang terbaik yang nak mengajar semua orang merancang masa. Sekadar memberi peringatan untuk diri saya dan kita semua bahawa kita kena merancang masa. If you fail to plan, you plan to fail. Semua orang tahu benda ini. Dan yang kedua, kata pepatah Arab,
Al-waqtu kas-saif. Waktu umpama pedang. Kita tak guna dia untuk memotong, dia akan memotong kita. Dan ingat, kata Cat Steven, first cut is the deepest. The moment kita realize, kata, aku dah membazirkan masa aku, masa tu sangat pedih. Ketika tu kita akan rasa pedih sangat-sangat. Sebab tu saya mengajak abang dengan kakak, jom kita merancang masa kita. Bagaimana? First step, set your goal. Nombor 1, tentukan goal. Dalam masa yang sama, dengan goal tadi tu, kena ada reward dia. Kena ada apa kita dapat bila kita buat sesuatu. Supaya kita nampak the whole picture kenapa kita buat benda itu. Contohnya, hari Sabtu. Pagi Sabtu saya nak senaman. Bila saya senaman, saya akan ada badan yang sihat untuk saya continue buat renovate rumah, cantikkan bilik. Bila saya dapat buat semua tu, apa yang saya akan dapat? Bila bilik dah bersih, it's time untuk tengok anime. It's time untuk main game. It's time untuk tengok movie. Yes, you boleh buat. Penting, rancang masa kita. So yang pertama apa dia? Set your goal and reward. Hari ini, kita susah untuk nak reward diri kita sendiri. Dan selalunya kita nampak nak reward diri dengan beli kasut, beli baju. Tak semestinya. Kita boleh reward diri kita sekecil-kecil perkara. Saya ingat lagi kawan saya, seorang motivator hebat. Beliau kata, Don, kalau hang ceramah hari tu hang rasa hang buat yang terbaik, lepas habis, hang singgah sat kedai, beli aiskrim. Atas dasar, aku reward diri aku sebab aku dapat buat yang terbaik tadi. Apa dia? Untuk minda, dia akan relate balik bahawa bila you buat sesuatu yang terbaik, you akan dapat reward. So, apa kita akan buat? Kita akan buat yang terbaik dalam hidup kita. Allahuakbar. Okay guys, selepas kita setkan goal dan reward kita dengan goal kita tadi, nombor 2, jangan lupa prioritize. Mesti kena letak priority. Dalam Islam, kita sebut sebagai fiqh aulawiyat. Fiqh keutamaan. Mesti kena ada yang mana utama, yang mana yang tak. Sebagai contoh, kita boleh bahagi. Yang ni yang standard. Important and urgent. Important, not urgent. Not important, urgent. Not important, not urgent. Boleh dapat? So, contoh saya bagi. Yang pertama, important and urgent. Contohnya, bayar bil, especially lah bayar bil, benda yang ada deadline yang kita kena tetapkan. Yang ni, important and urgent. Yang kedua, important but not urgent. Benda yang kita boleh drag masa dia. So, kita boleh letakkan dia, okey, minggu ni, lain settle dulu. Dia mungkin yang last sekali. Boleh atok macam tu. Atau mungkin kita boleh letak, not important but urgent. Contoh macam kita nak beli tiket flight. Kalau kita tak beli sekarang, boleh jadi dia akan harga dia mahal dan sebagainya. So, kita boleh tetapkan bila kita nak buat dia. Dia tak penting, tapi dia urgent. Ataupun, not important, not urgent. Macam abang-abang, kakak-kakak yang mana yang main game. All the gamers, and then yang mana yang suka tengok movie, yang mana yang suka tengok anime, yang mana suka tengok K-drama. Abang, kakak, ambilkan ruang yang sesuai daripada 24 jam kita. Kita bukan macam solos. Solos tak apa. Dia memang itu kehidupan dia. Dia kena main game, itu kerja dia. Kita jadikan dia sebagai sesuatu hiburan untuk kita. So, apa yang kita kena buat? Kita mesti kena pilih waktu yang sesuai. Lepas kita letakkan 4 bahagian tadi, maka kita akan nampak 24 jam kita
terbahagi dengan 4 tadi tu. 6 jam, 6 jam, 6 jam, 6 jam. Tapi kena utamakan mungkin 8 jam, 10 jam untuk yang important dan urgent. Selagi tak selesai, kita selesaikan yang tu. 3, apa dia? Please delegate, bahagikan tugasan dengan orang keliling kita. Kita ada abang, adik, kakak misalnya. Kita ada kawan-kawan. Kita ada suami isteri. Bahagikan kerja. Sebab semua orang ada 24 jam. Tapi kalau ada 2-3 orang bantu kita buat kerja, maka kita akan selesaikan banyak benda dalam satu masa. Nak dibandingkan kita seorang nak buat semua kerja, maka dia mungkin memakan masa berhari-hari. Dapat? Wallahu a'lamu bissawab. Last but not least, jangan lupa ada deadline. Kena ada waktu dia berapa lama kita nak buat sesuatu benda. Dengan cara macam tu, insya-Allah semua benda yang kita buat akan selesai. Masa kita totally kita akan guna sepenuhnya. Ini basic sahaja. Banyak lagi yang abang-abang dengan kakak-kakak boleh dengar melalui orang-orang pakar menguruskan masa. Hadza wabillahi taufik. Selamat maju jaya.